إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسول الله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi untuk membincangkan dan memahami kitab Hidayatus Salikin. Alhamdulillah kita sampai pada tajuk fasal yang ke-8. Tajuk pasal yang ke-8 kode syariat, tata cara, peraturan, disiplin yang juga disebut sebagai hukum yang disusun dalam satu disiplin ilmu yang namanya disiplin ilmu fiqh, dan dia juga boleh kita istilahkan sebagai senarai tugas. Senarai tugas kita sebagai seorang Muslim. Apa kita nak buat? Syariat suruh kita buat apa? Sebab masa dan umur ini adalah modal yang Allah bagi pada kita, supaya masa dan umur yang Allah bagi ini dia tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan masa atau umur yang Allah bagi ini seboleh-bolehnya disempurnakan dengan ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak timbul lagi masalah kita dengar orang cakap, apa nak buat ni? Apa nak amal, apa nak baca? Ya. Surat cara, peraturan, amal yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dah lengkap. Cuma kita ya tak lengkap buat. Silap kat situ, ya. Pasal yang ke-8 ni adab persediaan bagi sekalian sembahyang. Kita ada 5 waktu sehari semalam. Bermula daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, ya. 5. Jadi dalam tempoh itu sebenarnya satu disiplin, satu peraturan yang hari ini orang-orang khusus kalau pegawai kerajaan lah khusus, ini dipanggil time management, pengurusan masa. Dia sebut time management tu, anda benar lah bunyi macam putih bunyi kan.
Tapi Islam dah susun lama dah. 5 waktu ni adalah di sudut ilmunya boleh kita katakan sebagai time management ajar kita. Susun masa ni. Masa kita ada 24 jam dibagi dengan 5 kali noktah peringatan, iaitu 5 sembahyang fardu, dan dalam tiap-tiap waktu sembahyang ke waktu yang lain tu ada waktu ruang. Antara zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isyak, isyak ke subuh, ruang. Jadi apa yang perlu kita buat? Kitab ni sebenarnya yang disusun oleh Imam Ghazali, yang diterjemahkan balik oleh Syekh Abdul Samad Palembang. Dalam bab ni sebenarnya nak menceritakan kepada kita tentang inilah disiplin seorang Muslim, ataupun dipanggil dalam bahasa Arab muwasafat al-muslim, sifat-sifat dan ciri-ciri orang Islam. Dia diberi masa, dalam masa telah berlakunya terlaksananya ibadah. Jadi kalau kita nampak dan faham benda ni, kita menghargai masa. Masa yang Allah bagi itu ialah nyawa. Nyawa ni terhad. Hilang sehari habis umur kita sehari, hilang sebulan habis sebulan, hilang setahun habis setahun. Begitulah seterusnya. Jadi umur kita yang berlalu sepatutnya ada isi amal. Tapi bila kita tidak menghargai masa dan umur kita, berlalu habis macam tu je. Berlalu sebulan, kalau kita nilai amal yang kita buat, kalau boleh markah fail, contohlah. Jadi kitab ini mengajar kita menjaga, memelihara dan menghargai masa yang Allah bagi itu, yakni al-waqtu wal hayah. Masa ialah kehidupan. Kita orang Melayu banyak masa terbuang. Ya cikgu masa terbuang dan banyak buang masa. Ya, banyak buang masa. Baik. Kitab ini mengajarkan kepada kita tentang muwasafat ataupun ciri-ciri sifat sebagai seorang Muslim. Di sana ada senarai tugas yang ada pada tiap-tiap orang Islam. Dalam kitab ada disebut ada 10. Cuba amati 10 rukun ataupun sifat ini. Yang pertama, salimul aqidah. Tauhid kena selesai. Dalam hidup ni, pokok yang paling penting yang menentukan betul ni perjalanan hidup kita ialah tauhid. Salimul aqidah. Timbul pertanyaan, apa kitab tauhid yang kita dah belajar, yang kita dah faham untuk menyimpulkan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Apa kitabnya? Hadam tak kitab tu? Itu yang pertama. Akidah yang sempurna. Ciri yang kedua yang terkandung dalam perbahasan kitab ini ialah seorang Muslim itu mestilah sahihul ibadah. Ibadatnya betul berdasarkan ilmu. Ibadat ni tiang dia ada 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia, yakni Allah, menciptakan mati dan hidup untuk menguji manusia. Dalam 2 suasana, mati dan hidup tu untuk menguji manusia, siapakah di kalangan manusia yang paling baik iman dia, yang paling baik amal soleh dia. Proses dia berlaku dalam kehidupan, hidup pada mati. Amal soleh, amal yang baik ini, ahsanu amala, dia ada 2 rukun. Yang pertama, niat. Ketika kita melaksanakan ibadat tu, niatnya betul kerana Allah Ta'ala. Niat. Yang kedua, selepas niat, dia mestilah dilaksanakan menurut syariat, yakni menurut hukum yang telah diajar oleh Allah kepada kita. Itu sebab dalam ibadat ni, dalam kaedah fiqhiyah disebut
Al-aslu fil ibadah al-man'u awil haram. Prinsipnya, pokoknya ibadat ni pada asalnya dia haram, tak boleh buat. Macam zuhur, kita tak boleh main zuhur pukul 8 pagi. Datang syarak menyatakan masuk zuhur pukul 1.10 baru boleh sembahyang. Itu syariat. Kita beramal mesti berdasarkan syariat yang disusun dalam kitab fiqh. Ini perbahasan bahagian ke-8 ya. Yang kedua, amal yang kita buat dengan niat yang betul. Yang kedua, diikuti dengan syariat yang datang daripada Islam. Itu ibadat kita. Tak boleh ikut-ikut. Bulan Rajab ni diwar-warkan dalam WhatsApp, puasa 3 hari bulan Rajab ni bukan membesar pahala. Syariat. You ya. Tengok-tengok hadis tu tak boleh pakai. Hadis tu hadis maudhu', hadis palsu. Jadi ibadat yang kita nak buat mesti berdasarkan syariat. Syariat yang ditunjuk oleh Allah dan Rasul. Kalau hadis mengatakan benda tu palsu, tak boleh buat dah. Dulu biasa kita dengar orang Melayu, orang tua dulu puasa 3 bulan. Rajab, Syaban, Ramadan. Hadis tentang puasa 3 bulan tu sebagai panduan syariatnya, hadis tu adalah hadis palsu. Jadi tak boleh disandarkan puasa 3 bulan tu kepada syariat. Tak terpakai. Itu maksud sahihul ibadah. Ibadat mesti berdasarkan syariat. Bila buat syariat, sempurna ibadat dengan 2 rukun, dengan niat yang betul, nawaitu. Yang kedua, ikut syariat. Tak boleh tiru-tiru. Kemudian yang ketiga, matinul khuluq. Islam ni selain daripada ada akidah, tauhid, selain daripada ibadat yang betul, sempurna menurut syariat, matinul khuluq. Satu lagi akhlak. Prinsip ataupun ciri orang yang beriman ni, akhlak dia. Nabi sebut, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutuskan ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Di sana ada panduan akhlak Islam. Tak boleh melanggar ya. Akhlak ni adalah buah hasil daripada gabungan tauhid dan ibadah, lahir akhlak. Matinul khuluq, akhlak yang teguh. Bila sebut akhlak ni, dalam hidup ni kita terikat dengan akhlak. Curi tak boleh, rasuah tak boleh, zalim orang tak boleh, berkhianat tak boleh, bohong tak boleh. Itu akhlak yang datang daripada syariat. Kalau tak ada, tak jaga ini pokok den lah kan. Den goma kan. Pokok goma kan tak akai. Matinul khuluq. Yang keempat, harisan ala waqtih. Seorang Muslim tu harisun atau harisun ala waqtih. Apa makna haris? Dia memelihara, jaga masa dia. Jaga perjalanan hidup dia ni dengan perintah Allah dalam ibadah. Harisun, jaga, memelihara waktu dia. Jangan membazir. Hari ni kalau kita tak betul-betul jaga masa lah, seminggu ke seminggu kami capek lagi kejap seminggu 2023 ni dah 2024 bulan 2 dah. Makin laju. Kalau kita tak target lah nak beramal, memang locot macam tu ya. Saudara-saudara ada 60, saudara-saudara ada 70. Tengok ya. Kita tak perasan tu. 60 ke 70 reti jawabnya dah roket nak mati. Bila dah roket nak mati, sepatutnya kita comel. Dah cukup bokal tu juga Datang pertanyaan tu, oleh kerana leko, tak kisah. Maksud dia, harisan ala waqti, memelihara masa, jaga masa. Itu sebab turun surah Al-Asri, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, Allah bersumpah dengan masa. Pentingnya kedudukan masa ni, umur ni, usia ni, sebab Allah bersumpah dengan masa. Sebab dalam masa ni lah Allah Ta'ala kata manusia ramai yang rugi.
Sebab apa? Dalam tempoh dia hidup ni, hidup dia banyak habis macam tu ya, tanpa amal. Harisun ala waqtih. Ini sifat yang keempat, memelihara masa kita. Jadi tajuk ni sebenarnya inilah dia, yang ciri yang keempat ni, harisun ala waqtih. Jaga masa kita. Dalam kitab ni dia susun, lepas subuh, lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib, lepas isyak, datang balik subuh, apa nak buat ada dalamnya. Buatlah sampai tak tahu buat ni apa yang nak diajarkan dalam susunan ini ya, yang dipanggil sebagai syariat. Yang kelima, ciri sifat orang Islam tu nafi'an li ghairih. Dia bermanfaat kepada orang lain. Tu Luqman Hakim ajar ke anak dia, ya bunayya, wahai anakku, sekiranya dalam hidup ni kau tak boleh jadi garam, kau jangan jadi langau. Nyusahan orang hidup. Maksudnya hidup kau ni mesti ada manfaat dan faedah kepada orang lain. Itu sebab disebut dalam Islam, kaedah dia anfa' khairun nas. Orang yang terbaik ialah anfa'ul linnas, orang yang paling banyak baik kepada orang lain. Apa jasa kita? Ini Rasulullah dah tunjuk. Sampai nak wafat Rasulullah masih sebut umat dia. Nasib umat dia. Aku minta, wahai Allah, jangan ada seorang pun di kalangan umatku kekal dalam neraka. Nabi minta ke Allah Ta'ala sebagai gambaran, tunjuk ajar Nabi bagaimana diri dia itu sebagai lilin yang membakar diri dia untuk orang lain. Nafi'an li ghairih. Orang yang terbaik ialah orang yang paling banyak manfaat kepada orang lain. Amal soleh. Itu ciri yang kelima. Yang keenam. Ciri yang kelima ya. Sifat mukmin ni dia mesti nafi'an li ghairih. Dia bermanfaat untuk orang lain. Apa yang kita boleh tolong? Tak boleh duit, masa. Tak boleh masa, tenaga. Tak boleh tenaga, idea. Tersemat dalam hati kita apa yang kita boleh tolong orang lain. Itu sifat orang Islam. Yang ketujuh, qawiyul badan atau sahhatul badan. Badan kita kena sihat. Batuk kah malam, ambil ubat cepat. Takut batuk koring, TB. Atau virus-virus lain. Jaga badan ni. Jangan makan benda-benda yang boleh memudaratkan. Jaga badan. Nabi SAW ajar kita macam mana dia jaga kesihatan badan. Nabi tumbuk sendiri gandum yang dia tanam, yang dia ambil, tumbuk kasar gandum, buat uti. Garap apa, gandum kasar. Rupanya gandum kasar ni baik dalam pemakanan, sebab gandum kasar ni dia mengandung serat, baik untuk penghadaman. Nabi ajar kita lama dah, kan? Ni makan nasi 2-3 pinggan, padat dalam perut tu. Nak berak payah. Makan serat. Jaga badan juga ya. Air kena cukup dalam badan. Ya. Satu hari kena minum 2 liter cikgu. Air kosong. Tambah musim panas ni kan. Itu untuk kesihatan badan, untuk otak, untuk telinga, untuk otak. Ciri yang ke-8. Yang ke-7, qadiran 'alal kasbi. Sebelum kita masuk tajuk ni tuan-tuan, ini dia punya muqaddimah. Mampu berusaha untuk kehidupan. Islam, Nabi ajar kita al-yadul ulya khairun minal yadis sufla fabda biman ta'ud. Tangan yang mampu menghulurkan sesuatu kepada orang lain lebih mulia, lebih baik daripada tangan yang menadah di bawah. Apa maksudnya? Kalau kita mampu berusaha
Bantu orang lain itu adalah ciri orang Islam. Kita tak bergantung ke orang, tak minta terakah, kan? Kalau hari ini, istilah hari ini, kita ni bukan consumer bom buta tuli, ya. So dia, kita ni adalah orang yang boleh berusaha untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, dan tidak mengharap bergantung kepada orang lain. Itu sifat orang Islam. Qadiran 'alal kasbi, mampu berusaha. Yang ke-8, munazzaman fi syu'unih. Tengok cantik tuan Islam ajar kita, ya. Munazzaman fi syu'unih. Apa dia? Hidup ni kena susun elok-elok. Munazzaman ni dia teratur hidup kita. Contohlah anak kita nak sekolah, perlu tabungan duit. Jadi belanja keutamaan adalah untuk anak sekolah belajar sampai ke universiti. Apa penyusunan ekonomi kita? Terancang. Anak kita lepas ni nak ke mana? Itu satu. Kemudian ekonomi kita jangka pendek, jangka panjang, terancang. Orang Islam ni bila dia beragama Islam, dia tersusun. Sebab Islam tu sistem. Jadi ciri orang Islam yang ke-7 ni, ke-8 ni, munazzaman fi syu'unih. Hidup dia teratur. Hari ini di Malaysia lah, yang teratur cara hidup ni orang Melayu. Baru ni saya tengok pemilik tanah ladang yang paling kaya di Malaysia ni, dua orang toke Cina. Dua-dua orang ni hampir memiliki 200,000 hektar ladang. Banyak juga kan? 200, seorang toke, saya lupa nama. Hampir 200,000 hektar. Bukan ekar, hektar. Tiga kata satu ekar berapa? Satu hektar berapa ekar? Yuk. Hampir 3 ekar kan? Kita tak ada salah dia semua. Yang mungkin tanah dia semua. Orang kita nak jangka pendek, balap mata dia duit. Yang bori tanah tu semua orang kita. Kita marah ke Cina, yang kau bori. Itu maksud orang Islam secara individu daripada bawah, mestilah dalam hidup dia munazzaman risyu'uni. Dia kena teratur hidup dia. Nak teratur dia kena ada ilmu tu kan. Orang kita dia banyak sudut melanggar, dia dah pakai sampai. Tidak berdasarkan ilmu. Quran ajar kita berdakwah, ikra tu maksudnya ilmu. Melangkah, buat keputusan, buat decision dengan ilmu. Ni tak main langkah. Orang Islam ni ciri dia, sifat dia munazzaman li syu'uni. Dia mesti tersusun. Kan? Contohnya, kita sambut dulu dalam konteks kampung kita, Korea kita. Sekali kerajaan dah buat satu dasar yang terbaru ialah PADU, Pangkalan Data Utama. Itu tujuan Pangkalan Data. Jadi berada dengan dalam zaman yang menjadi tuan-tuan. Data mencelukap. Maksudnya tiap-tiap orang dalam Korea ni ada maklumat dia terperinci. Saya sila juga sila. Ya, Korea yang masjid terwar-warkan isi. Sebab apa? Kita nak menghadapi cabaran yang semakin rumit sekarang. Perlu maklumat. More based on maklumat. Kita nak melangkah dengan maklumat. Itu agama ni dia tidak dapat lagi daripada sistem. Sebab Islam tu ialah nizam.
Nizam maksudnya sistem. Islam itu sistem. Orang Islam munazzam, bersistem. Itu orang yang barulah padu. Mesti orang padu. Kita tengok kita Google. Kita di taman pakai kamera ada juga. Google semuanya. Itu Google semuanya itu kan. Google lah yang pakai komputer tu. Semuanya itu. Google tu tuan-tuan. Itu Amerika punya Yahudi. Dia menyimpan maklumat kita sampai rumah kita, load berapa, nombor berapa dia tahu. Itu saya segi maklumat tuan-tuan. Maksudnya penggunaan ini dalam konteks program senang kan? Dia dah tahu rumah Cik Azan. Tetek lebih jauh je. Hantar drone, boom, selamat. Contohlah, munazzaman li syu'uni. Kita hidup zaman macam ni sekarang tuan-tuan. Bila kita belajar baca kitab tasawuf ni, dia tak lari daripada syariat. Sebab Islam ni kita belajar Islam, iman, ihsan. Syariat, tarekat, hakikat. Dia satu kesempurnaan yang ada dalam kehidupan. Nazaman li syu'uni. Kita hidup dalam dunia sistem sekarang ini. Hati-hati dan tolong ambil sikap peka kepada perubahan. Itu satu kesilapan orang kita. Bila dah belajar masuk ke pelajaran tasawuf tu, dia dah terpisah daripada dunia. Ini satu kesilapan aliran sufi. Kalau tak faham betul-betul, bila dia ambil masuk hulu aliran sufi, dia terpisah daripada dunia. Dia tak kisah dunia kelilingnya. Siapa nak usul kalau kita tak ambil kisah? Tasawuf tu adalah landasan untuk kita strong dalam langkah-langkah kita. Bergantung juga dengan apa? Sufi. Dan yang ke-9, musaqqaful fikr. Pemikiran mesti dipandu oleh ilmu. Cara berfikir kita, orang ini kata profesional lah. Secara profesional, bila kita bincang secara ilmiah berdasarkan ilmu, bukan milang-alanga, bukan milang-alanga untuk kita ya. Bincang berdasarkan maklumat, info dan ilmu. Itu sifat Muslim yang ke-9, musaqqaful fikr. Dia berilmu. Musaqqaf ni, saqafah ni ilmu lah. Pernah ada ilmu. Apa yang kita, bidang yang kita ceburi mesti berdasarkan ilmu. Paling mudah tuan-tuan dalam bab adat tu itu wakal kan? Tak. Orang yang mendukung adat yang 9 ni, dia perlu faham perjalanan dan susun galuh adat ni. Bukan semua pergi mompak dah. Dia mampu menghuraikan apa yang ada dalam adat pepatih tu berdasarkan ilmu. Bukan syok bebek gelar datuk beda. Dia ilmu kan. Kalau tahu cikgu tak boleh datuk lah. Mesti berdasarkan musaqqaf al-fikr. Yang ke-10, sifat Muslim yang sempurna dalam kehidupan ini, mujahid li nafsi. Dia kena berusaha mujahadah. Contohnya dalam beramal ni, dia kena ada sifat mujahadah. Apa ni mujahadah ni? Bersungguh-sungguh. Contohnya mudah ya. Kita nak beramal, zikir yang paling besar ialah Quran. Surah yang Nabi suruh baca hari-hari setiap malam ialah Suratul Mulk. Ada tak rangsangan respon concern kita ke arahan tu? Nabi suruh baca setiap malam, lepas
Isyak ataupun selepas tu, ataupun dalam tempoh 24 jam tu kena baca Suratul Mulk. Bukan nak buat balik besok. Mudah-mudahan sunat mampu. Kat pendek jalan kemudahan. Baca hari-hari. Istiqamah. Istiqamah untuk sentiasa setiap hari baca Suratul Mulk. Itu nama-nama mujahadah. Tak boleh tinggal. Mesti nak baca ya. Mana pun selesaikan dulu. Mujahadah. Begitu juga dalam urusan-urusan amal dan ilmu yang lain. Allah sebut dalam tafsir surah Al-Asri, wa anzalna minal muqsirati ma'an thajjaja. Kami turunkan daripada awan itu muqsiratin, air yang turun. Setelah Allah kata diporah awan tu. Apa nak porah? Kita belajar sains. Kalau mengenal air yang turun daripada awan tu terhasil daripada proses tekanan. Ya itu. Ke atas tu awan tu ditekan dari satu proses. Tekan berkeluar air. Minal muqsirat ma'an sajjaja, turunlah air selebat-lebatnya daripada hujan. Ayat ini merujuk kepada surah Al-Asri. Wal asri, demi masa. Kenapa Allah bersumpah dengan masa? Sebab dalam masa tu berjalan proses dan berlakulah takdir. Antaranya ialah takdir manusia dapat ilmu. Dalam perjalanan masa usia dia, macam mana dia dapat ilmu? Belajar, beramal sungguh-sungguh. Berpek, itu nama dia mujahadah. Lahir surah Wal Asri, demi masa. Surah sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, beramal sungguh-sungguh, ikhlas sungguh-sungguh, istiqamah sungguh-sungguh. Itu nama dia mujahadah. Muslim ni mujahid di nafsi. Dia berusaha diri dia itu untuk menjadi seorang yang boleh beramal istiqamah dengan amal yang berdasarkan ilmu. Ini 10 ciri. Kita bincang malam ni ciri yang kelima. Ciri yang keempat, harisun ala waqti, hargai masa. Kita dah masuk 5 ciri, 6 ciri. Itu kan? Dua dalam 5 siri. Cikgu Azan 5 siri. SN 6 siri. Tuan 7 siri. Allah. Stop. Umur kita makin lama makin siri. Oleh kerana itu, kitab ini mengajar kita menyusun waktu-waktu kehidupan ini isi dengan amal. Di latar belakang tajuk ini, supaya kita merebut masa untuk beramal. Jangan guna ni apalagi solat lepasnya pandai. Jangan pakai lagi istilah tu, sebab kita dah masuk siri-siri kritikal. Jadi kan 50 tu kritikal lagi tu. Ialah 5 siri umur dah siri kritikal tu, dah hujung. Boleh kawan saya tinggal umur 54. Sehat-sehat, dia sakit apa? Tentu. Jadi susun masa. Dan ini masuk yang kedua tu, bersiap ke masjid dan mengerja sembahyang sunat zuhur. Tuan, sembahyang ni detik yang paling penting dalam hidup kita. Kita report ke pos sembahyang. Mafhum berpegang macam ni. Kita report ke pos. Kita boleh buat ni, report ke bos, beritahu dia saya hadir dengan bos. Saya payroll nak, right?
Khusus dalam bab ni pakai keruh ni bersiap ke masjid mengerjakan sembahyang sunat zuhur. Walaupun tu kata tadi mujahadah tu, walaupun peluang beramal tu. Setelah itu hendaklah kau mengambil air sembahyang. Kemudian kau sembahyang 2 rakaat sunat wudu. Sesudah itu lalu pergi ke masjid. Apabila sampai di masjid hendaklah kau sembahyang 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Jika kau mendengar azan hendaklah kau menjawabnya. Kemudian kau sembahyang 4 rakaat sebelum melakukan sembahyang fardu zuhur. Beberapa kaifiat ibadat. Sebelum pergi zuhur daripada rumah ambil wudu. Lepas tu kita sembahyang sunat wudu. Sebab ulama kata sunat wudu ni juga adalah bermakna sunat taubat. Makna yang sama. Maksudnya kalau kita ambil wudu, kita sembahyang sunat wudu 2 rakaat, artinya sunat wudu itu juga mewakili sunat taubat. Bila ini yang menunjukkan walaupun nanti tak sampai bila menunjuk walaupun lah sosok-sosok masuk macam mana walaupun itu cara yang kita lakukan untuk isi umur ni punya perjalanan. Dia ada berkat yang biar ambil tu ya. Kemudian pergi ke masjid, hendaklah sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Sebelum duduk sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dan duduk tak boleh dah. Masuk masjid sunat tahiyatul masjid. Bayang lagi. Kita mengadu di luar naik sembahyang. Kita mengadu ke dia, tak ada topik dia yang kita mengadu dalam masalah kita menyelesaikan ke dia. Itu hati kita bawa masa kita melakukan solat-solat, sama ada wajib atau solat sunat. Kalau kita dah tahu kita kemudian baru tadi kata sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pasalnya dalam hati minta 2 perkara kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, berikan, kurniakan kepadaku ikhlas. Yang kedua, ya Allah, kurniakan kepadaku istiqamah. Pasalnya bila iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hari-hari minta, ya Allah, berikan aku ikhlas wahai Allah. Ikhlas ni payah juga. Amal yang ikhlas ya Allah tengok. Yang tak ada tujuan matlamat-matlamat lain tak ada. Yang kedua istiqamah. Mustamirun tetapi qadda kau buat berterusan walaupun sikit istiqamah. Itulah yang dapat didapatkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun peluang masuk masjid, jangan lupa sunat tahiyatul masjid. Apa maksud tahiyatul masjid? Menghormati masjid. Dia tak ada tempat lain surau tak ada buat. Di masjid tempat jemaahnya dan masjid jamaah. Masjid yang didirikan jemaah. Walaupun sunat tahiyatul masjid, salli sunnata tahiyatul masjid raka'atain lillahi ta'ala. Kemudian tengok tuan-tuan step peringkat-peringkat ibadat kita buat itu satu. Mengajar kita bergantung dan mengadu kepada Allah. Hati kita bawa dulu. Kemudian bila azan, maksudnya pergi masjid awal lah ni. Bila ada masa kita tak sibuk, dengan azan, jawab azan. Kemudian dalam ini diambil sembahyang sunat qabliyah 4 rakaat. Boleh sedar kita dalam mazhab Syafi'i yang kita amalkan ini Nusantara ni 2 rakaat. Tak apalah, yang penting buat 2 rakaat. Ataupun kalau mampu buat 4 rakaat qabliyah zuhur. Kebayang tuan, hidup kita antara waktu zuhur tu diisi dengan pertemuan kita dengan Allah. Itu mana ada pengertian dia yang kita boleh menghadap Allah, mengadu kepada Allah, bergantung harap kepada Allah. Ya Allah, saya hati sekarang ni, wahai Allah, tengok aku
carilah. Boleh tak? Maksudnya solat jamaah di masjid di syariat dia yang perlu diberi perhatian oleh seorang muslim. Dalam kitab yang disebut, bagi ahli tasawuf semua itu adalah sunat muakkad. Golongan sufi, kita tasawuf kan? Golongan sufi menganggap dan berpegang ibadat-ibadat yang kita sebut tadi, memulai daripada solat sunat wudu dan taubat itu dianggap sebagai sunat muakkad. Apa dia sunat muakkad? Sunat muakkad ni sunat yang sangat dituntut. Satu step ke depan ni dia wajib. Itu muakkad. Sangat dituntut. Maksudnya bergolongan sufi, golongan kerohanian, dia menganggap amal-amal sunat ni setelah sempurna yang wajib, buat yang sunat ni merupakan satu tuntutan yang sangat disuruh oleh Allah Ta'ala. Walaupun keluar, Allah suruh, dia muakkad. Bukan sunat hayat, sunat muakkad. Sunat yang sangat dituntut. Apa kesan dia sunat muakkad ni? Kesan dia efektif pada roh, pada kalbu. Pertemuan kita dengan Allah Ta'ala dia memproses kita punya waktu. Tuan-tuan, ibadat-ibadat sunat dia, ibadat yang disebut sebagai maqamat atau manzilah. Ibadat-ibadat sunat ni tuan-tuan, peranan dia adalah dia upgrade, menaikkan darjat dan tingkat rohani kita dengan Allah. Itu peranan ibadat sunat setelah sempurna yang wajib. Contoh orang sufi dianggap ibadat-ibadat sunat ni sunat muakkad. Buat sungguh-sungguh. Sebab kita buat itu dengan Allah, menghadap ke depan, live dengan Allah Ta'ala. Maksudnya sebab Nabi sebut, man shalla qabla zuhri arba'an kana ka'iddi raqabatin min bani Ismail. Sesiapa yang bersembahyang 4 rakaat sebelum fardu zuhur, nescaya ia seperti memerdekakan seorang hamba sahaya daripada anak Nabi Ismail. Yang penting dia nak sebut sini mesej dia sembahyang sunat qabliyah zuhur. 4 atau 2 itu masalah ikhtilaf. 4 atau 2 buat sunat qabliyah zuhur. Kata Nabi, siapa yang buat sunat qabliyah zuhur ni, ganjaran dia, kemuliaan dia di sisi Allah, orang yang cepatlah dengan sunat qabliyah zuhur ni, kali dia buat itu seolah-olah dia memerdekakan seorang anak keturunan daripada Nabi Ismail. Apa sebab Nabi Ismail? Yang pertama, Nabi Ismail, kisah Nabi Ismail adalah ini Rasulullah. Sejarah Nabi Ismail yang kalau sebalik tak ada boleh dibahas. Nabi Ismail ini anak kepada Abul Anbiya, anak kepada bapa Nabi-Nabi, yakni Ibrahim alaihi salam. Rasulullah nak beritahu kita kemuliaan orang yang buat qabliyah zuhur ni 2 rakaat atau 4 rakaat sangat tinggi nilainya di sisi Allah, seolah dia memerdekakan seorang anak keturunan Nabi Ismail. Kita kalau tak tekuni, tak dalami bodoh ni kita tak rasa apa. Tapi bila kita faham betul-betul kenapa Allah Nabi sebut keturunan Bani Ismail, hebatnya ibadah tu. Dia nak beri perbandingan, kalau tahu tu lah dia lebih hebat dia. Beri dia tu bagus. Jangan anggap ya kan, yang penting sembahyang yang wajib betul tu. Tuhan Rasul kan, orang pencet lagi dia akan sampai tu bilik kan, nama pencet kan, patutnya boleh jadi dah cair dia ni khatam maksudnya ya. Okey. Kemudian dalam hadis yang kedua, Nabi SAW meletakkan pentingnya ibadah solat sunat ni, sama ada qabliyah atau ba'diyah. Man shalla arba'an qabla zuhri ghufira zunubuhu yawma
Zalik, sesiapa yang bersembahyang 4 rakaat sebelum fardu zuhur, nescaya diampunkan dosa-dosanya pada hari itu. Kita berdosa kan hari itu, kan? Siapa nak bilang hari itu kalau kita buat 2 rakaat atau 4 rakaat ni bayar tu, maksudnya cover tu dosa tu dipadamkan daripada catatan amal kita. Kita ni kan banyak dosa tuan-tuan, tak perasan kita ni banyak dosa, kan? Bila tak perasan banyak dosa, dia dah pencet macam masih baju dia. Itu orang jiwa tak sadar, jiwa aku berapa tu dosa pokok, tak boleh membentuk jiwa yang rendah di hadapan Allah. Kau dah pencet macam itu lah, tak ada guna macam ni dah, tu mati lah, tu sampai. Jadi dalam keadaan tu kita dah pencet, kita sadari tu kita dah nak balik, apa bukan apa balik, put peluang ni. Besar sembahyang sunat qabliyah zuhur tu Nabi kata antaranya adalah dosa kau buat itu cair habis. Tuan, ini offer daripada Allah Ta'ala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabul, bersegera mengumpul peluang untuk beramal. Kita nak boleh. Walaupun 9 itu kalau kita katakan zuhur boleh orang yang satu bahagian itu. Yang ketiga, sembahyang zuhur dan sembahyang sunat selepasnya. Setelah itu kau sembahyang fardu zuhur bersama imam. Maksudnya sembahyang berjemaah di masjid. Kemudian kau sembahyang lagi 4 rakaat selepas zuhur, yakni qabliyah, ba'diyah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, man hafaza ala arba'in raka'atin qabla az-zuhri wa arba'in ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Sesiapa yang memeliharakan sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepasnya, nescaya Allah akan mengharamkan jasadnya daripada api neraka. Apa maksud man hafazah? Orang Quran panggil hafiz, dia memelihara Quran. Man hafazah ala arba'in rakaat, siapa yang sentiasa memelihara dan istiqamah buat 4 atau 2 rakaat qabliyah dan ba'diyah zuhur, pengajarannya Nabi kata dengan istiqamah ni kau buat ni nampak ringan, ganjarannya Allah mengharamkan, katanya Allah selamatkan dia daripada api neraka. Hebat maksudnya. Surah qabliyah ba'diyah hebat, sebab dia mengisi ruang hidup kita. Dia lepas zuhur tu orang jahat kan, kalau dia dapat lepas zuhur juga ada time ni, buatlah 2 rakaat betul. Hadis yang menunjukkan kepada kita betapa tingginya kedudukan solat-solat sunat qabliyah dan ba'diyah zuhur. Kemudian selepas itu mengisi waktu lapang selepas solat zuhur. Selepas sembahyang zuhur hingga waktu asar, janganlah kau menyibukkan melainkan dengan mempelajari ilmu yang memberi manfaat pada agamamu. Kalau sekiranya kita ni ada waktu lapang, tak waktu wajah itu dekat dengan pekerjaan ni, ada waktu susah kan. So, keutamaan amal di ketika dia apa jauh dia. Bila banyak katanya apa yang amal yang afdal? Amal yang afdal ni lah sesuai dengan masa dan sesuai dengan tempat. Kalau waktu tu dia mengajar, period tu dia perlu mengajar, dia sembahyang sunat, silap dia. Dia sembahyang Tuhan. Keutamaan ketika itu dia perlu mengajar, mengajar. Bila nak sembahyang Tuhan, lepas dekat bila free, walaupun 2 rakaat sembahyang Tuhan. Itu maksud dia. Selepas waktu zuhur sehingga asar, jangan ada masa bagi yang baca lah. Yang sudah pun tugasan masing-masing. Bagi yang free, buat sesuatu
yang bermanfaat. Antaranya ialah mempelajari ilmu. Nak belajar ilmu ni tuan-tuan, tak mesti yang menghadap guru. Kita bahas baca. Tahun hari ini zaman IT banyak support dalam internet, kita boleh dapat ilmu. Bukan. Baru ni seorang doktor perempuan di New York City. Dia tu pakar doktor di Palma buat. Dia ni khususannya ialah neurologi dalam perubatan. Dia sangat mengagumi struktur yang ada dalam tubuh manusia, khususnya otak. Dan dia banyak buat kajian tentang otak. Orang Kristian. Dan lama masa dia ambil untuk mengkaji tentang otak manusia. Dia dapati tuan-tuan ilmu kita mesti terus juga explore, research, kan, kaji, baca, study. Satu ketika dia dapati ada satu ruang di depan otak manusia ni. Dia tak masuk, dia di tempat ni Islam dah sekolah orang. Sini dipanggil pusat inovatif dan kreativiti otak. Yang mengagumkan Dr. Di Palma ni, dia kata otak bagian depan manusia ni dia perlu kepada darah. Dan darah hanya masuk di kawasan itu hanya ketika manusia sujud. Dia tengok di Islamic Center di New York, pusat Islam New York tu. Dia tengok orang Islam sujud sembahyang. Dia pun heran, kenapa kamu sujud? Orang Islam beritahu lah, kami diperintahkan oleh Allah rukun sembahyang kami ialah sujud. Ketika sujud itulah darah masuk ke bahagian otak yang depan tu dan menyebabkan fungsi yang ada di tempat tu proaktif. Oh, kita berukurnya Islam advance. Kalau kita saja dah sujud tak ada darah, awal mula itu lah dia. Oh, dia kata kalau macam ni memang Islam advance. Akhirnya dia kagum dengan apa yang ada dalam syariat Islam untuk sujud solat. Akhirnya masuk Islam. Dan akhirnya kepakaran dalam neurologi itu, dia buat satu center kesihatan pengubatan neurologi menurut Al-Quran, menggunakan ayat-ayat Quran. Dia masuk Islam. Orang putih masuk Islam ke tengah-tengah, mengingkapi ke mereka dalam New York tu. Dia dapat benda ni. Kita dapat Quran ni lah orang yang lebih memadukan. Ramai orang tak berhenti baca Quran. Dan dia mengislamkan orang di pusat dia, di center dia. Allah. Maksud dia tuan, perubahan mencari ilmu ni sama ada melalui study, sama ada melalui research, sama ada melalui eksplorasi. Buat ini banyak sumber ilmu. Jadi masa yang luang tu berebut untuk memperoleh ilmu. Dia kata dia lebih dulu, kalau ada free, cari peluang. Jangan buang masa. Peluang maksudnya susun masa kita. Saya banyak mengajar kelas-kelas tuan, kita suruh. Di sesi lain saya banyak kita tafsir, di sesi lain saya banyak kita mereka. Kita nak rujuk kitab tuan, lambat. Kita menolak, kita cepat.
Kalau dalam rujukan Arabic Arab, Muqtabah Syamilah, segala kitab dalam Islam semua ada itu. Saya bukan ada begitu. Search yang tentang tajuk apa. Okey, mana? Terus. Zaman itu dah agak cepat juga Kalau kita nak tengok tafsir Tabari, search Tabari ayat Surah Maidah ayat 7, terus keluar. Kalau buka sikap, pula ambil dia. Buka satu-satu. Zaman mudah, manfaatkan peluang. Yang ini di ruang ni dan peluang kita kena manfaatkan usul dan tajuk ni. Lepas zuhur tu apa? Cari sesuatu yang bermanfaat untuk ilmu. Ini mudah kita ni, sangat mudah. Selain daripada mempelajari ilmu, buat sesuatu yang bermanfaat pada agamamu atau menolong pada perkara yang diharuskan, seperti berkhidmat kepada ahli fikih yang saleh. Ini suasana sudah ada. Masih buat sesuatu yang bermanfaat untuk kita sebagai amal saleh, ataupun berkhidmat kepada ulama tasawuf. Kitab ini tuan disusun zaman Imam Ghazali tahun 500 Hijrah. Itu sebab background dia sokut suasana nak mengaji itu pemandangan zaman dia, zaman 500 Hijrah. Sekarang ni 1400 atau 45 hampir 1000 tahun dulu. Dia sebut suasana itu sesuai dengan suasana dia. Hari ini ikut suasana kita, apa peluang ruang yang kita boleh buat sesuai dengan kapasiti masa dan tugas kita. Yang penting kita jangan buang masa. Maksudnya itu, berkhidmat kepada guru kita atau berkhidmat kepada orang lain daripada mereka, seperti segala orang Islam, atau berkhidmat untuk orang Islam. Ini tuan-tuan, umat perlu dibantu melalui proses organisasi. Itu perlu kepada NGO, badan-badan persatuan. Sebenarnya besar peranan badan-badan dan persatuan yang dipanggil NGO ni untuk menyampaikan risalah Islam secara sistematik. Seseorang tak daya lah, untuk berkhidmat kepada umat. Hari ini bermacam-macam cara. Perseorangan atau badan-badan NGO menjayakan usaha hadir sembahyang berjamaah subuh supaya ramai, seperti mana hadirnya orang sembahyang Jumaat. Apa alasan dia? Cakaran ini Yahudi boleh divide kita, boleh sekat kita, boleh halang kita banyak sampai. Tapi sudut sembahyang jemaah subuh dia tak boleh bawa. Dan apa kekuatan sembahyang jemaah subuh ni? Nabi kata la taqumus sa'a, kiamat tak akan berlaku malaikat masjid orang Islam waktu subuh jemaah dia ramai sama seperti pemandangan hari Jumaat. Ini suatu solusi penyelesaian nasib umat hari ini, supaya dapat diubati masalah penyakit jiwa ni di masjid. Kekuatan solat jamaah di masjid ni dia luar biasa. Orang yang boleh bangun pagi-pagi pergi masjid itu pun satu mujahadah yang luar biasa. Boleh hadir dalam keadaan subuh tu berjamaah di masjid yang fajar peluang tu. Ini seorang pribadi yang sangat luar biasa di sisi Allah. Kita nak cek kemuliaan apa yang disebut dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah Indonesia dah mula manfaatkan aura di kekuatan, mesti dibangunkan secara sistematik dan tersusun melalui kekuatan
kesatuan umat. Nata'awanu fi mattafaqna fi, istilah dia. Kita bekerjasama terhadap benda-benda yang disepakati dalam agama ni, sokong. Kau tak kira background kau, yang penting sokong benda ni kuatkan kita bersama. Jadi suruh oleh Allah. Bagi kuih jauh coklat kau ni, itu kau punya hal lah. Yang ni nata'awanu fi mattafaqna fi, kita bekerjasama. Tak boleh khilaf di sini. Jadi masing-masing masing-masing usaha untuk share supaya matlamat ini tercapai. Ya, insya-Allah. Itu bagi kita kena buat. Sampai kan maklumat yang berkaitan dengan isu-isu yang seperti ini. Atau kau menyibukkan dengan membaca Al-Quran. Quran ini Quran. Zikir yang paling afdal lah. Ibu zikir Quran. Quran ini Tuan di Februari satu otak, satu kalbu. Orang yang baca Quran secara ibadah, bacaan rotal, tamkil, dia hanya dapat ibadah. Dia hanya merasa akal. Tapi orang yang baca Quran dengan tadabbur, dekat lagi dengan tafsir, dia memberi efek yang luar biasa pada kalbu. Quran yang dibaca dengan tadabbur, dengan tafsir, ini Quran lil maqamat, lil darajat. Wa rafa'na laka dhikrak. Kalau sebut dalam surah Asy-Syams, kami yang mengangkat derajat kau, kami yang menaikkan maqam kau. Antara proses menaikkan derajat kerohanian kalbu insan ialah Quran antara itu tadabbur, melalui proses tadabbur. Baca Quran yang ini baju dia ni nanti dia upgrade, baca dengan tadabbur. Bulan puasa ni orang target khatam Quran, khatam lah. Tapi satu part baca dengan tadabbur ni penting. Baca khatam Quran tu dapat pahala, tak nabi. Tapi baca untuk upgrade kita punya darajat, maqam, bukan baca hari itu. Itu dapat pahala ya. Upgrade melalui tadabbur. Tadabbur ni apa? Baca Quran, tengok terjemahan, cuba faham, itu tadabbur. Ini dia akan meningkatkan derajat kita. Jangan lupa nak khatam dalam puasa ni. Dia salah, walaupun nak khatam dalam puasa walaupun ketiga. Ya. Halaman Quran bulan puasa bukan melopek ke masjid lepas tu. Lepas Ramadan hilang. Ramadan tu pusat trending, lepas tu dia Mekah, lepas tu tunggu tahun depan pula. Itu perubahan. Dan dia bukan mengusir Quran ni continue. Okey, ya. Sibukkan dengan Quran atau menyibukkan dengan berusaha mencari perbelajaranmu. Ini nak apa? Orang mencari apa ni pada niat tuan. Dan usaha anak, dan mengolah anak, dan mendidik anak. Niat itu ibadah. Abdullah bin Mubarak ketika dia bersama Khalifah Harun al-Rashid di medan perang, ketika rehat perang, dia beri tazkirah, wahai saudara-saudara, kita sekarang berada di medan perang. Abdullah bin Mubarak, tuan-tuan, keringat memang peperangan ini risiko dia besar, kalau tak cedera mati. Contoh keringat kita usaha tuan-tuan mencari nafkah untuk anak isteri lebih besar daripada jihad fisabilillah. Sebab apa? Bila kita menafkahi anak-anak, kita nak cetak, nak didik anak-anak jadi orang, jadi hamba Allah. Dia kenal Allah Ta'ala dengan makanan yang haram, suap pakai mulut itu, jadi saleh. Untuk saya jadi ulama anak-anak ni. Jadi usaha itu besar, memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit.
Puasa kalau pergi orang itu mati itu dah. Warna kalau dia, tapi yang ni membentuk dan menebarkan generasi. Puasa apa juga ni? Kata Allah. Maksudnya bila kita berusaha cari nafkah untuk anak-anak dan isteri, kita berniat ibadah. Puasa aja. Maksudnya tak lepas. Jadi mengisi waktu lepas dulu ni banyak aktiviti dan usaha yang kita boleh buat untuk menyempurnakan masa tu yang kita sebut tadi al-waktu buat masa ialah kehidupan. Ini satu bentuk yang kita kena betulkan. Orang belajar tasawuf ni, kita kata tadi Quran, tasawuf ni tentu dia tak boleh lagi itu Quran dan hadis. Itu yang dua. Kita sebut tadi Quran yang merangsang otak dan merangsang kalbu. Ilmu yang sampai di otak, ilmu yang sampai di kalbu melalui Quran, dia punya kenyataan dia berbeza. Di sini dipanggil ilmu riwayah, di sini dipanggil ilmu dirayah. Apa beza ilmu riwayah dengan dirayah ni? Ilmu riwayah ni tuan kita dapat tasawur, gambaran. Oh faham, oh jadi, itu riwayah. Adapun dirayah ni tuan zauqi, rasaan. Kalau kita kata tentang rahmat dan anugerah Allah dalam solat tahajud, akal tak mencapai ni tuan. Akal dibaca riwayah penuh yang boleh dapat, dirasa boleh tengok. Tapi bila sebut kehebatan tahajud ni tuan, yang boleh rasa, yang boleh capai, yang boleh idrak ialah qalb. Jadi usaha yang merangsang, jadi arah dari Al-Quran kita buat, dia merangsang akal, jadi ledakkan ilmu. Bila dia merangsang kalbu, dia akan meledakkan rasaan. Apa penting rasaan dalam ibadah ni tuan? Bila dapat rasa, yang punya jawapan dari selawat dan Allahumma salli wa sallim wa barik. Selawat ni dia nak subuh je nak kena buat ni. Kata Habib Zaid, ulama ada baik di Indonesia. Dan juga disebut oleh ramai ulama, kalau Syekh Munir Al-Kamantri, ulama Menkibar, ulama Tunis, dia itu selawat dia juga, dia uzur tahu dari rasaan kepada selawat ni kita buat, kita baca dalam keadaan khusyuk, kita baca dalam keadaan riak, kita baca dalam keadaan main, efek dia tetap ada. Itu selawat. Jadi benar Quran dia khusyuk, tapi selawat ni dia kata maqam dia berbeza. Sebab selawat ni kita kena fokus betul-betul. Fokus. Hari-hari disiplin paksa diri kita ni tiap-tiap lepas sembahyang tu fokus. 2 kali 10 kali. Ini ada 2 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau 10 kali dalam 2 minit modal kursi untuk memang pesan dia faham. Itu maksudnya kita buat tu kita faham kenapa kita buat amal. Jadi kaitan amal-amal lain yang berikutnya kita buat sungguh-sungguh buat. Sebab amal yang kita buat jadi perintahkan oleh Allah dan Rasul, dia memberi kesan pada akal dan juga pada qalbul insan. Pencapaian dua unsur ini berbeza. Ya, di sini dia boleh rasa yakin. Sebut rasa itu dengan yakin. Asah. Tinggal pada yang itu tuan, soal yakin ni, dia sampai pada hakul yakin. Tengok balik tafsir surah Al-Hudud tu, Ashabul Hudud.
Ketika nak dicampakkan baby yang merah lahir dan campak dalam kawah yang menggelogak tu, setelah anak-anak dan suami dia dah cair dalam minyak tu, sampai giliran wanita sama macam biasa Masyitah pegang anak. Kaji orang Kristian kata Astagfirullah, surah Buruj tu, aku Tuhan kau, kau percaya Tuhan kau. Sampai tahap tu keyakinan di saat mana nak gantung dia, kekuatan ikhlas amal tu dia semua. Mana nak pegang ni, dapat ni mau pilih yang dia kafir. Mana nak dipegang? Anak yang baru lahir. Ketika itu datanglah kekuatan keyakinan. Tiba-tiba anak yang baru lahir, baru lahir, tiba-tiba anak ni Allah izinkan boleh bercakap isbiri ya ummah nagi ala al-haq. Ini pesan kita tuan. Sabarlah wahai ibuku menghadapi ujian ini. Jangan anggap dia Tuhan. Tuhan ialah Allah. Kau sebenarnya berada di pihak yang benar wahai ibu. Tawakal. Apa kata si ibu? Rabbuna Allah, Rabbi Allah, Tuhanku ialah Allah, bukan kau wahai raja. Capat mati dalam itu. Maksud keyakinan, mana datang keyakinan itu tuan? Daripada amal budaya kelas berdasarkan satu lagi tuan, belum betul. Kita selalu sebut sebagai ihtibar bila kita menghadapi maut, sakratul maut. Seluruh kudrat yang Allah bagi kita, Allah dah tarik. Mata dah tak kembali lagi, jari dah tak kontak lagi, badan dah kaku. Yang tinggal hanya nafas turun. Cuba amati itu kan. Mata dah jenah kata tak ada ikhtiar. Dia melihat, dia mendengar kelilingnya, tapi tak boleh respon apa-apa. Menunggu saat-saat keluarnya roh. Ini kita minta hari-hari ini tuan, mudah-mudahan Allah berkenan dengan rahmatnya. Allah mahtim lana bi husnil khatimah. Di saat itu kudrat dah tak ada tuan-tuan. Cuba mati detik. Kena hati pun ni. Jangan act ready di dunia ni. Di saat ini kita dah tak ada kudrat, dah terlantar ke bujur kaku. Kudrat Allah dah tarik. Tiba-tiba Allah bagi kekuatan dengan rahmatnya, lisan kita boleh mengucapkan Allah. Mana datang ni? Happy ibu ya? Betul mati ibu? Tundang ibu? Kacau ibu? Aku ibu? Kenapa nak dia tu ni? Hati kita dengan makhluk. Tak ada mana-mana makhluk ni tu. Yang kau sanjung saja, tak ada kaitan. Mana datang kekuatan ini? Saya tengok diri tu kan. Orang yang macam ni mati saat roh dia keluar tu kan, mengiringi roh tu keluar dah. Kalam Allah. Allah. Mana datang ini tu? Pecahkan persoalan ni. Cari rahsia ni. Mana datang benda ni? Ni masa saya hati kena ubah. Cari petua ni. Macam mana sampai ke situ? Inilah dia ibadah. Ibadah yang ikhlas adalah ibadah yang memiliki roh. Roh ini, kekuatan ini yang bangkit dengan izin Allah. Yang kita minta hari-hari, Allah mahtim lana bihusnil khatimah. Ini sangat penting juga ni. Detik-detik penting untuk kita kembali berpindah. Ini aman. Kita membut peluang. Selagi ada peluang dan ruang kita beramal, walaupun kuat, mengharapkan rahmat Allah,
mungkin dia berjalan, mungkin dia ganti, mungkin dia pilih air, mungkin dia pengalaman dia. Kita tahu. Dia ready. Sediakan bekal. Walaupun dapat amal sunat, amal-amal lain yang bersifat macam tak ada apa-apa, bantu orang, kata dia, tolong masjid, susun kajian dan sebagainya, tapi kesan dia sangat besar dalam mempengaruhi kesudahan. Itu penting kita menyusun ciri-ciri amal kita dalam kehidupan ini supaya dia teratur dengan baik. Mudah-mudahan amal yang demikian sifatnya ikhlas, insya-Allah akan melahirkan kekuatan dalam kehidupan kita, khususnya di saat-saat kita lagi besok dapat corona, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan sambung tajuk berikut yang akan datang. Yang kedua adab persediaan bagi sembahyang asar. Mungkin perlu. Jadi banyak peluang. Mudah-mudahan peluang-peluang yang diberi tunjuk oleh kitab ini kita bawa cakap kita bang. Alhamdulillah.